Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi, dalam e-tuition online subjek Bahasa Melayu tingkatan 5 KSSM. Okey, so selamat datang kepada pelajar-pelajar saya. Okey, kepada pelajar-pelajar saya yang baru masuk kelas saya nak ucapkan jutaan, puluhan, ratusan, ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya pada malam ini. So macam biasa, siapa yang ada dalam kelas saya, jangan lupa untuk berinteraksi dengan Sehistrozi dekat live chat. Okey? Dekat live chat. Okey semua? Dekat live chat. Hai semua, thank you for joining e-tuition. Online. Kenapa ada bahasa rempit dekat sini? Okey, Assalamualaikum. Hai sir, hai. Okey, El Sharifah, hai. Hai Kaikun. Okey, hai Kaikun. Okey, hai El. Hai Kaikun. Okey, so terima kasih kepada El dan juga Kaikun. So kalau korang ada persoalan, korang boleh terus tanya saya ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan follow kita orang punya website. Jangan lupa, kalau korang ada persoalan, korang boleh tanya dekat website e-tuition.my. Dan untuk malam ini, bahan saya letakkan di bawah. Finally tukar nama. Takut finally tukar nama Tukar nama siapa tu? Okay. So, jangan lupa kita hari ini kita akan belajar mengenai nantilah saya akan beritahu. So, jangan lupa bahan. Saya dah letak dekat description bawah. So, boleh dapatkan bahan saya dekat bawah. So, kalau apa-apa tak faham, korang boleh tengok. Refer saya punya nota kat bawah. Boleh dapatkan dekat bawah. Sebab apa yang saya ajar di sekitar whiteboard ni, okey, semuanya ada dalam ni. Okey, takut terpening lagi tutor sebab nama lain, nama siapa yang lain? Okey, sihat alhamdulillah. Okey, takut terpening lagi tutor sebab nama lain. Nama lain El Sharifah, nama saya lain ke? Okey, so dapat ke kat situ? Okey, so jangan lupa subscribe YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube lah macam biasa. So jangan lupa bahan saya dah letak dekat bawah ni So jangan lupa dapatkan bahan sebab kalau kamu nak belajar, okey saya lebih lanjut sebab apa yang saya tulis ni adalah ringkasan daripada nota saya. So nak dapat lebih lanjut, kamu boleh tengok dalam nota saya. Okey, jangan lupa untuk follow Instagram, Facebook dan juga kita orang punya akaun YouTube yang pakai sorry tak berkenaan. Okey, tak apa, faham. It's okay, tak jadi masalah. Okey, tak apa, saya sebut L je. Okey, faham Okey, yang saya pakai. Okey, tak ada jadi masalah So, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Hari ini kita akan belajar mengenai sintaksis ayat aktif dan juga ayat pasif. Itu adalah apa yang kita nak belajar pada hari ini. Dan dalam exam, okey, kita bincang sedikit tentang format exam. Okey, so bahagian sintaksis ataupun yang cari kesalahan-kesalahan bahasa ini, kamu akan jawab dalam kertas 2 bahagian A. Okey, dan kertas 2 dalam bahagian A ini, dia dibahagikan kepada beberapa soalan. Tak silap saya ada 5 soalan. Soalan pertama dia akan tanya berkaitan dengan morfologi. Okey, morfologi ini adalah berkaitan dengan perkataan, kata adjektif, kata majmuk, kata kerja. Dia bagi satu perkataan, dia minta kamu bina ayat dan sebagainya. Okey? Dan yang kedua, kamu akan ditanya soalan mengenai sintaksis. Okey? Hai cikgu, ingat saya lagi tak Zarif? Zarif Zarif mana? Zarif kelas tadi ke form 4? Ingat? Of course lah ingat. Okey? So yang kedua adalah mengenai sintaksis. Dan dalam sintaksis ni, okey, kamu akan belajar mengenai sama ada dia tentang pola ayat, FNFK, FNFA, ataupun dia tanya tentang bagaimana nak menukar ayat biasa kepada ayat songsang, ataupun dia akan tanya mengenai macam mana nak menukar ayat aktif kepada ayat pasif, ataupun dia bagi kamu satu ayat penyata, suruh kamu buat ayat tanya dan sebagainya. Okey, so itu dalam bahagian sintaksis. Dan yang ketiga, okey, kamu akan diberikan satu petikan sama ada kamu cari kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ke, kesalahan istilah ke, kesalahan imbuhan ke. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kamu akan diberikan satu teks bahasa Melayu klasik dan kamu kena tukar jadi bahasa Melayu standard.
Dan itu yang keempat. Dan yang kelima, dia akan bagi kamu satu ayat dan diminta kamu cari peribahasa yang sesuai dengan ayat tersebut. Ataupun dia akan bagi satu petikan dan diminta kamu cari peribahasa-peribahasa yang sama maksud dengan petikan atau ayat-ayat yang ada dalam petikan tersebut. Okey, faham tak semua? Okey, faham tak? So macam biasa, kalau korang tak faham apa-apa, korang boleh terus tanya saya. Jangan lupa dan jangan lupa ikut apa yang orang kata admin cakap lighting, resolution, tempat, okey, sediakan pen dan kertas dan sebagainya. Dan juga jangan lupa bahan saya ni. Okey, dekat bawah faham, bagus. So first kali kita akan belajar mengenai apa beza. Sebelum kita belajar tentang nak tukar ayat aktif dengan ayat pasif, kita kena tahu apa itu ayat aktif dan apa itu ayat pasif. Itu first kali kamu kena tahu. Okey, so apa itu ayat aktif dan apa itu ayat pasif? Okey, dalam bahasa yang kamu tahu. Kalau kamu sebenarnya kamu dah belajar ayat aktif, ayat pasif ni sejak daripada sekolah rendah lagi kamu dah belajar. Sejak daripada UPSR kamu dah belajar ayat aktif, ayat pasif. So, apa itu ayat aktif dan apa itu ayat pasif? Boleh tak kamu terangkan mengikut apa yang kamu faham sebelum ini? Apa itu ayat aktif dan apa itu ayat pasif? Macam mana tahu sama ada ayat itu ayat pasif ataupun ayat itu adalah ayat aktif? Okey? Siapa tahu boleh bagi tahu dekat live chat, okey? Saya nak tengok kamu faham atau tidak apa itu ayat pasif dan apa itu ayat aktif. Ada orang jawab ke? Okey. Ada orang jawab ke? Tak ada lagi So siapa yang faham apa itu ayat pasif dan apa itu ayat aktif? Ayat aktif dan juga ayat pasif. Okey, daripada L Sharifah. Okey. Ayat pasif last ingat ada tambah dah, tambah di, dah dan oleh kalau tukar kata ganti nama yang ketiga. Okey, betul. L. Okey, itu salah satu ciri-ciri ayat pasif. Okey. So, sebelum itu adalah orang kata nanti kita akan belajar. Okey, hari ini juga. Tapi sekarang kamu kena tahu apa itu ayat aktif dan apa itu ayat pasif. Kamu kena beza dahulu baru kamu tahu macam mana nak menukarnya. Okey? Sebab kalau kamu ingat ayat aktif itu ayat pasif itu ayat aktif, kamu tukar dia akan jadi salah. Sebab nak menukar ayat aktif kepada ayat pasif ada caranya, nak menukar ayat pasif kepada ayat aktif ada caranya. Okey? So, untuk bahasa mudahnya, kamu kena faham dekat sini, ayat aktif adalah di mana? Okey? Ayat yang mengutamakan subjek. Okey, yang mengutamakan subjek daripada predikat. So, maksud dalam ayat itu subjek akan berada di depan, barulah objek. Okey, so ini adalah ayat aktif. Okey, kalau ayat pasif pula, terbalik. Ayat pasif terbalik. Kenapa? Sebab ayat pasif ayat yang mengutamakan objek. Okey, maksudnya objek di depan. Dan juga baru diletak subjek. So, macam mana kamu nak bezakan antara ayat itu ayat pasif ataupun ayat aktif? Kamu tengok di bahagian depan itu dia bermula dengan objek dahulu ke ataupun subjek dahulu. Kalau dia bermula dengan subjek dahulu, itu ayat aktif. Kalau bermula dengan objek dahulu, itu ayat pasif. Okey, boleh tak? Itu adalah orang kata ciri paling ketara kalau kamu nak membezakan. Bila kamu dah dapat bezakan antara ayat pasif dan ayat aktif, barulah kamu boleh menukar ayat itu. Okey, dapat tak? Okey. So,
Tengok dahulu. Okey, untuk susunan ayat aktif. So bila kamu dapat ayat aktif, so sekarang dulu ayat pasif ni. Okey, untuk susunan ayat aktif, dia bermula dengan subjek tambah dengan kata bantu kalau ada. Okey, tambah dengan kata kerja dan juga tambah dengan objek dan juga kalau boleh ada keterangan. Okey, so ini adalah susunan ayat aktif. Okey, tetapi antara 1, 2, 3, 4, 5 elemen ini yang paling penting adalah dia kena ada subjek, kata kerja dan juga objek. Ini yang paling penting. Kalau tak ada kata bantu tidak jadi masalah. Kalau tak ada keterangan pun tidak jadi masalah. Yang paling penting ketiga-tiga ini ada. Sebab apa? Sebab nanti bila kita nak tukar ayat aktif ni menjadi ayat pasif, yang subjek, kata kerja dan objek ini yang penting sebab ketiga-tiga ini akan berubah dia punya kedudukan. Okey, faham tak dekat situ? Okey, saya bagi contoh satu ayat aktif. Okey, subjek dia kami. Okey, kami sedang. Okey, itu kata bantu sedang, okey, membersihkan. Okey, membersihkan kawasan surau. Okey, secara bergotong royong. So ini adalah ayat aktif. Okey, kami sedang membersihkan kawasan surau secara bergotong royong. Okey, kenapa ini ayat aktif? Sebab subjek di depan dia menerangkan tentang kami. Subjek ini adalah siapa yang kita terangkan. Siapa buat apa. So, kami, dia buat apa? Dia membersihkan. Dia membersihkan apa? Dia membersihkan kawasan surau. So, kawasan surau ini adalah objek. So siapa subjek buat apa terhadap objek? Inilah masanya. Inilah masanya. Saya keliru sebab ayat aktif dan ayat pasif. Yes, betul. Sebab itu saya nak ajar pada hari ini. Okey, dapat tak? So, kamu kena tahu ayat aktif adalah subjek buat apa kepada objek. Okey. Tetapi ayat pasif nanti kita akan tengok objek, okey, buat objek akan ada di depan dan subjek akan berada di belakang. Okey, dan bagaimana untuk kita menukar dia? Ada cara-cara dia. Okey. So, tengok yang pertama. Okey, dan subjek ini yang paling penting kamu kena tahu. Subjek ni kamu kena kenal pasti sama ada subjek itu daripada kata ganti diri pertama, kata ganti diri kedua ataupun kata ganti diri ketiga. Okey, sebab ada cara untuk menukar ayat pasif kepada ayat aktif dan berbeza mengikut kumpulan-kumpulan ini. Okey, dapat tak? So kita tengok yang pertama, tak apa. Okey, kita tengok yang pertama. So itu adalah ayat aktif. So ingat depan dia mesti subjek. Ayat aktif depan dia mesti subjek. Okey, boleh So tengok dalam nota saya. Bagaimana nak menukar ayat aktif kepada ayat pasif? Okey, first kali kamu kena tahu. Okey, kena tengok dalam nota saya kata yang pertama kenal pasti subjek, kata bantu, kata kerja, objek dan keterangan. So bila kamu dapat ayat dalam satu ayat, okey, selalu dalam exam dia akan bagi kamu satu ayat dan satu ayat aktif. Dan dia minta kamu tukar. So masa first step yang kamu kena buat, kamu kena tahu dulu. Kena buat bracket. Oh, ini subjek. Ini kata bantu. Ini objek. Ini keterangan. Ini kata kerja. Okey, kena buat bracket dan tandakan ke atas kata kerja, kata bantu. Okey, sebab penting. Okey, sebab apa? Sebab nanti bila kamu nak tukar, kedudukan formula ni akan bertukar juga. Okey, dapat tak? Okey, so first kali kita akan tengok bila kamu dah asingkan, okey, bila kamu dah asingkan setiap subjek, kata bantu, kata kerja, objek dan keterangan, kamu kenal pasti subjeknya itu datang daripada kata ganti diri pertama, kedua ataupun ketiga.
Itu yang kedua, step yang kedua kamu kena buat. So, kalau tengok subjeknya adalah kalau digunakan mereka. So, mereka adalah kata ganti diri ke berapa? Mereka. Mereka kata ganti diri ke berapa? Mereka kata ganti diri ke berapa? Siapa tahu boleh jawab kat live chat, saya nak tengok. Siapa tahu? Apakah L bukan kedua L? Okey. Sebabkan L silap jawab, saya terangkan sedikit. Okey, macam mana nak bezakan kata ganti diri pertama, kedua dan juga ketiga. Okey. Kata ganti diri pertama. Okey, yang pertama. Okey, saya bagi satu contoh Bayangkan ini kamu. Kamu bercakap. Okey, dan bila kamu bercakap, kamu gunakan kata ganti diri aku. Saya. Patik kalau kamu orang istana. Okey, saya patik. Aku, saya patik. Better kalau kamu raja. Humble. Okey. So orang, yes, L yang ketiga. So kata ganti diri pertama adalah orang yang bercakap. Okey. So bila kamu bercakap dengan dua orang, okey, orang yang kedua ini akan jadi anda, kamu, awak, engkau, kau, kalian. Ini boleh jadi kami juga kami, kita. Okey, so bila orang pertama bercakap dengan orang kedua, seorang kedua ini akan jadi kata ganti diri kedua. Bila kamu bercakap tentang diri kamu cakap saya, aku, patik. Tapi bila kamu nak bercakap dengan orang lain, awak, kamu, anda, engkau, kalian. Kau tunjuk orang. Okey, bagaimana pula yang ketiga? Orang kata ganti diri ketiga adalah orang yang tak ada dalam perbualan tersebut. Okey, maksudnya dia tak ada dalam perbualan tersebut. So macam contoh, orang pertama cakap dengan orang kedua tentang orang ketiga. Contoh, kalau contoh orang yang tengah mengumpat atau contoh orang yang tengah bercakap. Kau tahu tak dia? So dia itu adalah kata ganti diri ketiga. Dia, dia, mereka, beliau, baginda kalau kamu raja. Okey, dia, mereka, bagindanya. Okey, ataupun nama orang. Okey, so ini akan jadi yang ketiga. Okey, so bila orang pertama cakap dengan orang ketiga, mereka mengumpat tentang orang yang ketiga. Orang pertama cakap dengan orang yang kedua, bercakap tentang orang yang ketiga. So orang yang ketiga ini adalah orang yang diperkatakan. So kata ganti diri yang ketiga adalah orang yang diperkatakan. Tapi orang ketiga tu tak ada dengan orang yang kedua dengan yang pertama ni. Faham tak? So itu untuk bezakan orang pertama, orang kedua dengan orang ketiga. Faham tak sekarang tu? Ini kamu nak belajar sejak suara rendah ya. Faham tak sini? Boleh saya teruskan? So, kita tengok. So, bila tadi saya kata, okay, so yang pertama, saya cakap tadi kalau nak tukar yang aktif dan yang pasif, cari susun dahulu, okay, bezakan subjek, kata kerja, objek dan keterangan. Yang kedua, kenal pasti sama ada subjek itu yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Dan step yang seterusnya adalah gunakan formula yang saya bagi. Okay, so tulis balik. Ini formula kata aktif, kata yang aktif So, kalau kamu dah jumpa, okay. Kalau nama orang kata ganti nama ketiga Lexa macam mana tu? Okay. Tak apa, kita tengok yang ni dulu. Nanti saya akan ajar yang ketiga dalam masa yang sama. So, bila ini itu ayat aktif. Okay? So, bila kamu dah kenal pasti, okay? Kamu kena tahu dekat sini, okay? Kalau nama orang kata ganti nama ketiga,
ke se. Okey, ke. Tak apa, nanti saya akan ajar tu. Okey. So, bila kamu dah dapat, kamu tengok formula dia. Okey. So, yang pertama kau tengok kat situ. Objek. Ini adalah untuk formula kata ganti diri pertama dan kedua saja. So, bila kamu dah kenal pasti yang pertama dan kedua, kamu nak tukar, kamu gunakan formula ini. Di mana objek dahulu bermula dengan objek diikuti dengan kata bantu. Okey, lepas tu diikuti dengan subjek. Okey, lepas tu diikuti dengan kata kerja. Okey, lepas tu barulah keterangan. Okey, so ini formula untuk ayat pasif kata ganti diri pertama dan kedua. Di mana kalau kita tengok, beza dia adalah subjek tadi dibawa ke belakang. Okey, dan objek itu dibawa ke depan. Kata bantu tidak berubah, keterangan tidak berubah. Kata kerja dibawa ke belakang subjek. Okey, so saya bagi contoh ayat. Okey, saya bagi contoh ayat Saya bagi ayat tadi lah, yang ayat tadi. Mereka sedang membersihkan kawasan surau. Kawasan surau. Secara bergotong royong. So bila kamu dapat macam ni, so ini adalah ayat aktif. So bila kamu dah susun dia mengikut elemen-elemen mereka, kamu dah dapat tahu bahawa ini adalah mereka, siap. Bukan mereka. Ini kamu letak kepada kami. Kami bukan mereka, kami. So kamu dah tahu kami ini adalah kata ganti diri pertama. So ini adalah orang kata dia punya formula dia. So dia akan jadi macam mana? Kamu bawa dahulu objek ke depan. So dia akan jadi, jawapan dia akan jadi, maaf ya. Jawapan dia akan jadi kawasan surau. Sedang kamu biarkan. Sedang, lepas tu subjek. Kami, masukkan kami. Lepas tu kata kerja, membersihkan. So adakah turun membersihkan? Tidak. Kalau untuk ayat aktif menjadi ayat pasif untuk kata ganti diri pertama dan kedua, imbuhan mem ini kamu potong, kamu buang, kamu gugurkan imbuhan awalan. Kalau kata kerjanya bersih, kalau ada membersihkan, kamu gugurkan imbuhan awalan, kamu jadi bersihkan saja. Imbuhan awalan saja. Tak perlu, bukan ni kamu tak perlu gugurkan. Hanya imbuhan awalan saja gugurkan kalau ada. Kalau ada terbersih, kamu turunkan. Kalau kamu gugurkan ter. Kalau ada membersihkan, menjalankan, menjalankan. Apa lagi yang kata kerja? Kita ada memakankan. Ada ke memakankan? Memakankan contoh. Apa lagi ada? Membersihkan. Contohlah membersihkan, kamu buang imbuhan awalan, kamu masukkan bersihkan saja dan masukkan keterangan. So ayat itu akan jadi kawasan surau sedang kami bersihkan secara gotong royong. Dah jadi ayat pasif. Ini formulanya hanya untuk kata ganti diri pertama dan kedua sahaja. Orang yang bercakap dan orang yang dilawan cakap saja. Aku, saya, patik, better, dan juga awak, kamu, anda, baru boleh guna formula macam ni. Dapat? Fikir macam kawasan surau sedang kami membersihkan setelah gotong royong. Tidak. Sebab kawasan yang orang kata bahagian yang tricky adalah bahagian
kata kerja. Sebab untuk ayat aktif mencari ayat pasif, kamu kena gugurkan imbuhan awalan dekat kata kerja. Okey, kamu kena gugurkan. Okey, kalau dia kata memukul, dia akan jadi, okey, kalau contoh dia kata kami sedang memukul adik, kami sedang memukul memukul apa memukul apa ya, apa sedang memukul, tak nak memukul, kami sedang membawa, kami sedang membawa kereta contohnya. Okey, so dia akan jadi, okey, kereta sedang kami bawa. Okey, kami sedang membawa kereta. So membawa dia akan jadi kami, dia akan jadi kereta sedang kami membawa tu, kamu gugurkan membawa, kamu tak bawa saja. Dapat tak dekat situ L? Dan yang lain-lain? Okey, boleh tak? Yang lain-lain faham tak? Saya daripada L. Okey, faham tak? Ada apa soalan tak nak tanya? Sebab apa? Sebab yang selalu jadi tricky adalah bila kamu nak mengubah kedudukan, kamu tak sure, kamu tak gunakan formula yang betul. Okey, kamu tak gugurkan imbuhan awalan, itu yang jadi masalah. So kalau faham, bagus, tak faham, tolong tanya. Okey, kita bagi satu contoh lain. Okey, kita kena banyak buat contoh. Dalam DM kena buat banyak contoh baru kamu boleh faham. Saya bagi contoh lain Saya cari sini dulu. Kamu perlu membereskan kerja yang diberikan. Okey, yang diberikan oleh guru sebelum pulang nanti. Nampak tak? Dia bagi satu ayat macam ni. Okey, pertama tadi saya cakap, kamu kena letak ayat itu dalam, kamu kena tahu elemen-elemen yang ada. Okey? So, kamu letak dahulu ayat itu dalam susunan ini. Sebab ini adalah ayat aktif. Sebab apa ayat aktif? Sebab kamu tahu kamu itu adalah subjek. So, subjek di depan. So, sudah semestinya bila subjek di depan itu adalah kata aktif. Ayat kata aktif lah. Ayat aktif. So, kamu perlu ayat ini kamu letak dalam susunan begini. Kamu tengok mana objek, mana keterangan, mana dia punya kata kerja dan sebagainya. So, dia akan jadi kamu. Kata bantu perlu. Okey, membereskan. Okey, kerja. Okey, kerja. So, objek kat sini adalah kerja yang diberikan. Okey, kerja yang diberikan oleh guru. Okey. Okey, sebelum pulang nanti. So, sebelum pulang nanti adalah dia punya keterangan. Okey, dapat tak kat situ? So, bila kamu dah asingkan macam ni, okey, kamu cari dia punya kata ganti nama. So, kata ganti nama dia, kamu tengok dekat subjek. So, subjeknya adalah kamu. So, kamu adalah kata ganti nama diri ke berapa? Kamu adalah kata ganti nama diri yang kedua. Okey, kamu adalah kata ganti nama diri yang kedua. So, kamu boleh gunakan formula yang sama. Sebab apa? Sebab macam saya cakap, kedua dengan yang pertama gunakan formula yang sama. Okey? So, macam biasa, kamu letak objek dahulu. So, objeknya adalah kerja yang diberikan oleh guru. Kerja yang diberikan oleh guru, okey, L tu ya. Kerja yang diberikan oleh guru perlu kamu beres. Okey, L kamu tertinggal dekat situ
kamu perlu kamu beres sebelum pulang nanti. Ingat saya kata betul dah, tapi kamu tertinggal satu. Ingat tak saya kata, kalau kata kerjanya yang kena gugurkan hanyalah imbuhan awalan saja. Kan ni kamu letak mana? Kamu terlupa letakkan. Bereskan. Okey, jangan lupa untuk letak bereskan sebab yang depan je kena buang. Yang belakang tak perlu. Yang belakang letak saja, tak perlu kacau. Okey, boleh So ayat kamu dah betul. Okey, dia akan jadi kerja yang diberikan oleh guru perlu kamu bereskan sebelum pulang nanti. Apa maksud beres? Sebab saya fikir ayat ni beres je. Okey. Beres ni siapkan. Okey, beres adalah siap. Perlu kamu beres sama masa dengan siap. Okey, perlu kamu siapkan, perlu kamu bereskan. Okey? So faham dengan situ so jangan lupa, so macam saya cakap, yang tricky-nya adalah dekat kata kerja. Kata kerja kamu kena buang yang awal sahaja. Bereskan, jangan kacau, turunkan saja, bawa saja ke bawah. Masukkan saja. Okey, faham Okey, yang lain okey tak? Saya daripada L Sharifah, yang lain faham tak? Kalau tak faham, kamu boleh terus tanya kepada saya. Okey, boleh? Faham Okey, so kita tengok pula bagaimana kalau dia guna kata ganti diri yang ketiga. Okey? Kalau ini yang pertama dan yang kedua. Okay, ini adalah kategori first dengan second. Okey, ini untuk kata ganti diri pertama dan yang kedua. Kita tengok pula formula untuk kata ganti diri yang ketiga. Dalam nota saya dah ada kat belakang. Okey, kata ganti diri yang ketiga adalah di mana kamu akan letak objek dahulu, tambah dengan kata bantu, okey, tambah dengan kata kerja, okey, dan kata kerja ni kamu kena tambah kamu kena tambah sini kata kerja. Kamu kena tambah kat sini adalah di kata kerja. Okey, oleh. Okey, di oleh, dan juga kamu lepas tu ada subjek. Okey, dan juga yang terakhir ada keterangan. Okey, dapat tak? Ini formula untuk yang ketiga. Yang membezakan adalah kedudukan. Objek sama, kata gantu sama, cuma kalau untuk yang ketiga, kata kerja ni dah disebut dahulu baru subjek. Dan kata kerjanya kena tambah di depan dan tambah oleh di belakang. Okey, so macam mana ayat dia? So kita bagi satu contoh. Okey, kamu coba saya bagi satu contoh kat sini. Ni sama ada saya bagi satu contoh. Ibu Anita membuat kuih bahulu, okey, yang sedap itu. Okey, kuih bahulu yang sedap itu sempena hari lahir Kalsum. Okey, so ini adalah ayatnya. Okey, sebagai contoh, ini adalah ayat aktif. Kenapa saya kata ini ayat aktif? Sebab subjek ni di depan. Ibu Anita adalah subjek. So ini ayat aktif.
So sekarang kita nak tukar ayat aktif ni menjadi ayat pasif ketiga. Kenapa ayat pasif ketiga? Kita tengok dahulu. Okey, susun dahulu. Ini mengikut formula ayat aktif dahulu. Okey, so yang pertama subjeknya Ibu Anita. So tulis balik Ibu Anita. Okey, ada kata bantu ke? Tak ada kata bantu, so tak perlu. Okey, ada membuat kuih. Okey, membuat adalah kata kerja. Okey, so kuih bahulu. So kuih bahulu yang sedap itu. Kuih bahulu yang sedap itu. Okey, adalah dia punya objek dan juga keterangan adalah sempena hari lahir Kalsum. So bila kamu dah bagikan macam ni, so kamu dah tahu Ibu Anita adalah kata ganti nama diri ketiga. So formula dia kena guna yang bawah. So macam mana dia akan jadi? Okey, dia akan jadi begini. Okey, so dia kata objek dahulu. So kamu ambil dahulu objek dia. Objek dia kamu letak ke depan. So dia akan jadi kuih bahulu yang sedap itu. Kuih bahulu yang sedap itu, kata bantu tak ada. Okey, so ini yang tricky dia. Membuat. Okey, so bila membuat, kamu buang okey, kamu turunkan buat dan kamu tambah di, sebab di kena ada kan? Di dan tambah oleh. Lepas tu kamu masukkan subjek Ibu Anita. Baru kamu masukkan keterangan sempena hari lahir Kalsum. So ini adalah caranya. Faham tak dekat situ semua? Kalau tak faham, kamu boleh tanya dekat live chat ya. Okey? So dia akan jadi daripada Ibu Anita membuat kuih bahulu yang sedap itu sempena hari lahir Kalsum. Bila tukar jadi pasif yang ketiga, dia akan jadi kuih bahulu yang sedap itu dibuat oleh Ibu Anita sempena hari lahir Kalsum. Nampak tak dekat situ? So bila kamu gunakan formula yang betul, okey, dan kamu gunakan pengguguran kata kerja yang betul, tak jadi masalah untuk kamu tukar ayat aktif menjadi ayat pasif, ayat pasif menjadi ayat aktif. Ada faham anak-anak? Okey, boleh tak kat situ? Ada apa-apa soalan tak nak tanya mengenai penukaran ayat aktif dan ayat pasif? Okey, cuba kita buat satu soalan lain untuk yang ketiga ni. Okey, kita cuba buat soalan lain. Okey, untuk bagi kefahaman yang lebih lagi untuk kamu semua. Satu lagi contoh. So ini yang ketiga ya. Saya bagi satu lagi contoh. Mereka menyusun kerusi itu di padang sebelum acara sukan bermula. Okey, so siapa yang dah ada? Okey, L, boleh tak tolong tukarkan ayat ini kepada ayat pasif? L, saya nak tengok ayat kamu, L. So yang mana yang lain, kamu nak try, kamu boleh try, saya nak tengok. Kamu faham tak bagaimana nak tukar ayat aktif kepada ayat pasif? Tolong tukar ayat aktif ni kepada ayat pasif sekarang. Saya nak tengok, kamu pandai tak menggunakan formula yang saya berikan? Okey, kalau tak nampak, kamu boleh tengok dalam nota saya, kamu boleh tengok kat sini. Okey, boleh mulakan sekarang. Saya nak tengok macam mana kamu tukar ayat di atas ini menjadi ayat pasif.
Mereka menyusun kerusi-kerusi itu di padang sebelum acara sukan bermula. So itu ayat aktif. Macam mana tukar menjadi ayat pasif? Boleh tulis sekarang. Saya nak tengok bagaimana cara kamu buat. Okey. Kerusi-kerusi itu, okey. Kerusi-kerusi itu, okey, kerusi-kerusi itu dipadang disusun oleh mereka sebelum acara sukan bermula. Okey. So kita tengok betul tak? Saya cuba check dulu. Okey. So, yang pertama adalah subjek. So, kamu sila mereka. Okey, kata bantu ada tak? Tak ada. So, menyusun. Okey, kerusi-kerusi itu. Okey, kerusi itu dipadang. Okey, sebelum sukan bermula. Okey. Okey. So dia akan jadi, okey, dia akan jadi kerusi-kerusi itu dipadang. Kerusi-kerusi itu dipadang. Okey, betul lah. Sebelum kerusi itu, okey, so dia akan jadi kerusi-kerusi itu dipadang, okey, disusun oleh mereka, okey, sebelum sukan bermula. Okey, betul tak? Kerusi-kerusi itu dipadang disusun oleh mereka sebelum acara sukan bermula. Betul? Betul kan? So itu adalah ayat betulnya. Okey, dapat ayat kat situ? Okey? Dapat ayat? Betul. Penyusunan itu adalah betul. Okey? So, itu adalah bagaimana tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, ayat aktif kepada ayat pasif. Okey? So, kalau kamu tengok dekat belakang, macam mana nak tukar ayat pasif kepada ayat aktif? Caranya adalah sama. Okey, caranya adalah sama. Okey, so kalau ayat pasif kepada ayat aktif, dia bagi kamu satu ayat pasif dan kamu tukar kepada yang atas. Okey, sama je cara dia. Okey, kita tengok dahulu. Okey, bagaimana cara dia? Okey, tadi ayat aktif kepada ayat pasif. Sekarang ayat pasif kepada ayat aktif. Okey, ayat pasif kepada ayat aktif. Okey, so kalau ayat aktif kata ganti nama kedua atau pertama, tiada kata ban. Tiada kata ban tu macam mana tukar ayat? Kata ban tu kata apa? Tiada kata bantu. Okey, tiada kata bantu, tiada tukar ke ayat pasif. Boleh. Kata macam saya cakap tadi, kata bantu dengan keterangan tak ada pun tak apa, tidak jadi masalah. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, katakan diri kedua dan pertama yang tiada kata bantu Okey, tak apa, sebab yang tanya saya akan buat. Saya bagi satu contoh. Okey, ini yang pertama ni contoh. Okey. Saya tulis satu Saya merasai pengalaman manis. Okey, pengalaman manis ketika berjaya. Ketika berjaya, okey, memperoleh keputusan yang cemerlang. Okey, dalam SPM. Okey, so ini adalah ayat aktif. Okey, ini adalah ayat aktif. Okey, so macam mana nak tukar dia? Kita tengok, kita susun dahulu.
Okay, so saya merasai pengalaman itu. Okay, so saya ada kata bantu, tak ada kata bantu, ada kata kerja, merasai. Okay, ada objek, ada. Okay, ada objek dia merasai pengalaman manis. Okay, pengalaman manis. Okay, ketika berjaya ini semua kamu letak keterangan. Ketika berjaya, ni semua adalah, ini semua adalah keterangan. Okay, ini semua adalah keterangan. Okay, so macam biasa, kalau tak ada kata bantu pun tidak jadi masalah. Okay, macam nak tukar dia macam biasa, tak objek dulu. Pengalaman manis. Sebab ini ayat yang, ini kata tadi yang kedua ya, yang pertama ya. So guna yang formula yang atas ni. So pengalaman manis. Okay, kata bantu tak ada, tak apa. Subjek, okay, pengalaman subjek, saya. Okay, merasai, macam saya cakap, kalau ditukar, okay, kalau ditukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif, apa yang saya cakap, kena gugurkan imbuhan awalan, rasai. Okay, saya rasai, lepas tu masuk terus semua keterangan. Ketika bla 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 bla. Ketika berjaya bla 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 bla. Okay, so itu caranya. Tak ada kata bantu pun, tidak jadi masalah. Okay, so dia akan jadi daripada saya merasai pengalaman manis ketika berjaya memperoleh perusahaan yang cemerlang dan SPF. Bila kamu tukar, dia akan jadi pengalaman manis saya rasai ketika berjaya memperoleh perusahaan yang cemerlang dalam SPF. Tak jadi masalah. Kata bantu ni tak penting sangat pun. Dapat tak guys tu Okay, awak faham tak? Saya harap awak faham guys tu Dan juga pelajar-pelajar lain. Okay, so kita tengok seterusnya adalah macam mana kita nak tukar ayat pasif kepada ayat aktif. Sebenarnya kalau kamu dah tahu, okay, formula ini tak jadi masalah untuk kamu tukar sebenarnya. Okay, so kita dahulu macam mana nak tukar adalah macam biasa, kenal pasti dahulu. Lihat kata kerja tambah imbuhan men pada kata kerja pasif. Jika imbuhan akhiran kekalkan. So kita tengok dahulu. Saya bagi satu contoh. Ayat pasif, ayat aktif. Okey. Budak-budak nakal itu, okey. Okey, budak-budak nakal lah. Okey, saya ambil yang ini dahulu. Okey. Ada contoh lain. Inilah. Okey. Tugasan itu okey, so ini adalah ayat pasif. So first kali kamu kena isi, first kali kamu kena tahu dahulu. Okey, untuk ayat aktif, untuk ayat pasif kamu kena tahu, kamu bukan terus masuk. Okey, sebab ayat pasif ada dua formula. Yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. So sebelum kamu masukkan, kamu kena pasti dahulu subjeknya adalah kata ganti diri pertama, kedua atau ketiga. So kalau kamu kat sini, so ianya adalah kata ganti diri keberapa kat ayat ni? Tugasan itu masih belum kami siapkan kerana kesuntukan masa. So kata ganti diri keberapa? Tugasan itu masih belum kami siapkan. Kami siapkan kami. Betul-betul kami. Ingat tak saya cakap, kami adalah orang yang bercakap. So kami, saya, Patik. Okey, kalau contoh kamu tunjuk kamu. Okey? Oh, pertama yes, betul. Kalau kedua adalah kamu, awak. Kamu, awak.
Okey, contoh tuanku. Bila kamu tunjuk ke seseorang. Okey, sorry pertama. Mr. Ahmad Okey. Yang pertama ya, Ahmad Elmi ya, tolong jangan sampai kena tarik telinga lagi Ini adalah yang pertama. Okey. So bila kamu dah jumpa yang pertama, so kamu tahu kamu nak guna formula yang atas ataupun formula yang bawah. Kamu guna formula yang atas sebab formula yang atas adalah untuk kata ganti diri pertama. So macam mana dia akan jadi? Kamu susun ikut formula ni. So tugasan itu. Okey, ada kata bantu? Ada? Masih belum. Okey, subjeknya adalah kami. Okey, kami siapkan adalah kata kerja. Okey, keterangannya adalah kerana kesuntukan masa. Nampak tak? So bila kamu dah susun, baru kamu boleh tukar menjadi ayat aktif yang ke atas ni. Okey, kami masih belum menyiapkan tugasan itu kerana kesuntukan masa. Betul, tepat sekali El Sharifah. Yes, that is the correct answer. Marah kat sini, tak marah lah. Saya sangat suka sebab kamu dapat jawapan yang betul. Okey, so itulah jawapan yang paling tepat. Okey, kamu gunakan formula ini balik. Okey, dia akan jadi kami masih belum menyiapkan. Nampak tak? Saya tulis balik So, subjeknya adalah kami. Okey, so bila kami, kata bantunya kamu naikkan balik. Masih belum. Kata kerjanya adalah siapkan. Tapi ingat tak tadi? Kalau ayat aktif kepada ayat pasif, kita gugurkan himpuan awalan. Tapi ini kita tambah kembali. Kita tambah kembali. Tapi bukan mensiapkan Kalau kita tambah imbuhan, dia daripada siapkan, dia bukan mensiapkan, dia akan jadi menyiapkan. Okey, dia akan jadi menyiapkan, baru masuk objek tugasan itu. Okey, tugasan itu barulah kau masuk keterangan. Okey? Disebabkan sepunya formula lagi saya faham pasal ayat saya. Terima kasih El Sharifah. Good, kalau kamu faham, bagus. Saya sangat suka kalau kamu faham. Kerana kesuntukan masa. Apa tak? Just easy. Okey, kalau kamu guna formula yang saya bagi ni tidak ada masalah untuk kamu. Tukar, nampak tak? Kami masih belum menyiapkan. Tadi kamu gugurkan. Bila kamu jadi aktif, kamu tambah balik. Kalau kamu jadi pasif, kamu gugurkan. Kalau kamu jadi aktif, kamu tambah balik. Menyiapkan tugasan itu kerana kesuntukan masa. Faham tak dekat situ Okey, sebabkan kamu dah faham, saya nak bagi satu ayat untuk kamu buat. Okey? Saya bagi satu ayat pasif dan kamu tukar menjadi ayat aktif. Sekejap saya padam dulu. Saya bagi satu ayat, kamu buat dalam ayat pasif. Okey, saya bagi satu di hadapan rumah. Okey, di hadapan rumah. Di hadapan rumah. Di hadapan rumah selalu saya pasang lampu. Okey, sebelum tidur. So tukarkan ini kepada ayat aktif. Okey, di hadapan rumah selalu saya pasang lampu sebelum tidur. Di hadapan rumah selalu saya pasang lampu sebelum saya tidur.
Okey, dapat ke L? Okey, boleh ke L? Okey, di hadapan rumah selalu saya pasang lampu sebelum tidur. Okay, betul ke ayat saya ni? Saya tengok balik. Okey, di hadapan rumah, di hadapan rumah. Oh, silap Okey, silap. Okey, bukan. Ini ada silap ayat saya ni. Dia akan jadi, maaf ya. Dia akan jadi, okey. Lampu selalu, okey, saya, okey, pasang. Okey, lampu selalu saya pasang di hadapan rumah sebelum tidur. Oh, ini betul. Ini yang betul ya, maaf. Okey. Saya selalu memasang lampu di depan rumah sebelum tidur. Betul, yes. Okey. So, lampu selalu saya pasang di depan rumah sebelum tidur. Kalau kamu tukar, okey, dia akan jadi macam ayat kamu lah. Saya, subjek, selalu kamu kekalkan kata bantu. Okey. Lepas tu, selalu memasang. Pasang ni kamu tambah ke depan dia. Sebab saya cakap kalau ayat aktif, kamu nak jadi pasif, gugurkan. Kalau ayat pasif nak jadi aktif, kamu tambah. Memasang lampu, objek. Okey, lepas tu di hadapan rumah sebelum tidur. Baru betul. Okey, faham dekat sini L? Ada apa-apa soalan lagi tak L dekat sini? So, faham tak bagaimana untuk menukar ayat pasif kepada ayat aktif kepada ayat pasif? Okey, boleh tak L? So, macam saya cakap, ingat formula yang saya bagi ni. Okey, dalam nota saya ni tolong buat banyak latihan. Bila kamu buat banyak latihan, baru kamu boleh faham. Ingat Ini adalah untuk ayat aktif. Ini untuk ayat aktif. Ini untuk pasif pertama dan kedua. Ini untuk pasif ketiga. Okey, faham Okey. Kalau contoh ayah saya macam mana tu sir? Okey, contoh ayah saya tengok ayah saya kat situ. Yang soalan ayah saya tu Ayah saya menyambut kedatangan birasnya yang baru tiba dari Sabah. Okey. So dia akan jadi apa? Letak. Okey, ayah menyambut kedatangan biras. Okey. So kedatangan biras ayah. Okey, nya tu kamu tukar ayah. Okey, sebabnya tu adalah ayah. Okey. So kedatangan bukan keterangan biras ayah. Kedatangan biras. Okey. Macam ni Okey. So kedatangan. So masukkan objek dahulu. Kedatangan biras. Okey, kedatangan birasnya. Okey, lepas tu tak ada kata bantu. Okey. Disambut oleh ayah saya. Okey. Disambut oleh ayah saya yang baru tiba dari Sabah. Macam tu. Okey, dapat tak? Okey, saya rasa sampai di situ saja kelas saya pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar lagi. Okey, dalam topik yang lebih menarik lagi. So, jangan lupa untuk ajak kawan-kawan korang, kawan-kawan awak untuk masuk e-tuition. Okey, sebab banyak topik-topik yang menarik untuk kita bincangkan lagi. Dan esok jangan lupa, esok ada kelas sejarah saya. Jangan lupa masuk. Okey, siapa yang form 5 boleh masuk pukul 8 form 4. Kita akan buat revision dan juga form 5 terus. Okey, pukul 9. So, korang boleh belajar 2 jam untuk sejarah daripada pukul 8. Kita buat revision form 4 dan masuk form 5 kita akan belajar topik form 5. Okey? Okey, baik sir. Thank you for the lessons. Okey? Thank you L. Okey, so ada soalan daripada orang lain tak? Daripada pelajar lain? Selain daripada L Sharifah Aisyah. Cantik nama, L Sharifah Aisyah. Okey? Ada soalan lain tak daripada pelajar lain? Okey, jumpa di kelas sejarah sir. Okey.
Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Bye bye. Bye bye. 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 Okey, tak apalah kita baca komen dulu lah. Bye. 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 Okey, bye El. Bye bye.